Kita agak lama dalam politik, daripada berkawan dengan ayah, sekarang berkawan dengan anak. Dulu kita berkawan dengan Karpal Singh, sekarang berkawan dengan Govin, anak. Dulu kita berkawan dengan Lim Kit Siang, sekarang kita berkawan dengan Lim Guan Eng. Dulu kita berkawan dengan Kek King Hock, sekarang berkawan dengan anaknya. Itulah, artinya kita dah terlibat agak lama dalam politik Malaysia. Alhamdulillah, kita nak menumbangkan pemerintahan Barisan Nasional bukan senang. Kita ambil masa sampai pilihan raya yang ke-14 baru kita dapat menukarkan pemerintahan daripada Barisan Nasional kepada Pakatan Harapan. Semua dah ulang cerita dah. Pakatan Harapan lepas dia beranak, tak lama dapat hidup segar, diganggu sana sini, terutama sekali sakit dalaman, iaitu orang-orang dalam kita yang meninggalkan kita. Sama ada daripada Bersatu atau Keadilan, daripada Azmin dan juga Mayudi Yassin, meninggalkan kita dan kita pun jatuh pada tahun 2020. Kita tak perlu ulang lagi lah. Dah kita tahu dah cerita itu semua. Sekarang menjelang pilihan raya, Alhamdulillah, Pakatan Harapan dapat bersatu bersama lagi dengan parti daripada Sabah, UPKO dan juga rakan daripada Muda. Kita ada kerjasama. Maka hadirin sekalian, Pakatan Harapan akan hadapi pilihan raya dengan penuh keyakinan. Hadirin sekalian, isu yang dibawa oleh rakan-rakan daripada dulu sampai sekarang, masalah besar di Malaysia ini ialah masalah rasuah dan ketirisan. Perkara ini perkara besar. Saya berada di pentas ceramah lama dah, bersama dengan Lim Guan Eng, Rapidi Ramli, bersama dengan Tony Phua, bersama dengan Dr. Jomo Sundram, yang memberi kepada kita penerangan-penerangan hal ketirisan di Malaysia ini. Saya antara percaya dengan tidak. Betulkah berlaku ketirisan begitu dahsyat? Sehinggalah 2018, bila kita dapat kuasa, maka kita bentuk jawatan kuasa yang diketuai oleh Tan Sri Amrin Buang. Bukan ketua ni orang DAP, bukan orang amanah, bukan orang keadilan. Dia adalah bekas ketua audit negara selama 8 tahun di bawah kerajaan Barisan Nasional. Bukan di bawah kerajaan kita. Dia bekerja mengikut kebolehannya, profesionalismnya. Maka dilantik beberapa orang lagi di bawah mesyuarat kabinet, kita bentuk jawatan kuasa ini dan dia menjalankan tugas dengan bebas dan disiasatlah yang mula sekali Kementerian Pertahanan. Selepas 6 bulan buat siasatan, saya mula terkejut. Rupanya yang kita duk ceramah selama ini, yang disebut oleh pimpinan DAP, pimpinan keadilan, ataupun orang seperti Jomo, mengatakan soal ketirisan, rupanya lebih besar daripada apa yang kita tahu. Terkejut kita. Laporan awal diberi kepada saya, iaitu land swap, iaitu tanah Kementerian Pertahanan, bila nak dibuat pembangunan, dijual dengan harga di bawah pasaran. Kerajaan, Kementerian Pertahanan rugi 500 juta. Itu baru satu perkara. Kemudian kita tunggu lagi. Bulan 5, kita patut terima kapal pertama, LCS. Bila tak siap, Tan Sri Amrin Buang, saya tanyalah dia, kenapa jadi begini? Dia kata, dapatan kita lebih kurang 400 juta dibayar, tak ada kena mengena dengan pembinaan kapal. Lagi kita terkejut.
Bukan sikit. Kemudian, dia kata pula, helikopter yang kita tempah 5 biji itu tak akan sampai dalam masa 2-3 tahun ini. Lagi kita terkejut, itu 350 juta. Rupanya bila dia buat siasatan, bukan yang kita tuduh dalam ceramah selama ini. Lebih berat, lebih teruk daripada apa yang kita sangka. Ini dibongkar satu kementerian. Oleh itu, para penduduk Malaysia, masalah kita ialah masalah ketirisan. Leakage. Bagaimana kita nak stop leakage ini? Sebab Malaysia sepatutnya kita sudah setaraf dengan Korea Selatan. Mungkin kita lebih tinggi, lebih atas daripada Korea Selatan. Tapi ketirisan berlaku makin tahun makin teruk, makin tahun makin teruk. Sehingga dikatakan lebih daripada 60 bilion. Saya mula-mula angka ni saya kata exaggerate. Mana boleh nak tirih banyak tu. Tapi bila satu kementerian disiasat, kita dapati tirihnya terlalu besar. Dan yang paling besar sekali, yang tuan-tuan tak faham, saya pun korang faham, 1NDB. Meniaga apa 1NDB ni? Meniaga telur ayam kita nampak di pasar. Kapal tak siap kita tahu kapal. Kalau Petronas tak siap kita tahu dia meniaga minyak. Kalau lori tak sampai kita tahu meniaga lori. 1NDB ni meniaga apa? You tahu kan meniaga apa 1NDB? Tak tahu. Amir. Tahu tak apa dia 1NDB dia meniaga apa? Tak tahu. Tiba-tiba kita kena bayar hutang dekat 50 bilion. Siapa kena bayar? Anak cucu kita. Anak cucu kamu. Padai muka. Sebab apa? Rasuah sudah jadi berleluasa. Kita tak tahu. Yang kita tahu kapal Jolo. Yang kita tahu Subang beli dekat 1 juta. Yang kita tahu lukisan beli 1 juta. Tak apalah. Duit mak bapak dia punya pasal. Tapi duit kita. Duit kita. Bunga kita kena bayar interest 1.7 bilion dekat setahun. Mampu kita. Mereka seronok. Duduk di luar negeri, naik kapal mewah, tidur dengan artis ni, buat filem itu, filem ini, filem separuh lucah dan sebagainya, yang kena bayar hutang kita. Betul. Ini rakyat, kalau nak undi lagi orang macam ni memerintah, saya tak tahulah. Kamu ni orang ke plastik? Kita bercakap apa-apa macam buat tak tahu. Sedangkan yang susahnya kita. Memang orang-orang meniaga dia bayar cukai. Cukai pintu, cukai signboard itu, cukai stamp, cukai apa ni, harta alih, harta tak alih. Macam-macam cukai mereka bayar. Mereka reda kerana itu sistem di Malaysia memang cukai. Pergi Australia pun cukai tinggi, di England pun cukai tinggi, di Singapura pun cukai tinggi, tax semua tinggi. Tapi mereka berpuas hati membayar cukai itu kerana wangnya itu digunakan untuk kesihatan. Wang itu digunakan untuk pelajaran. Wang itu digunakan untuk bantu orang miskin. Kalau kita pergi England memang teks cukup tinggi. Tapi pelajar kita di sana kalau berkahwin, beranak, masuk hospital, kalau boleh tak mau keluar hospital. Sebab ada subsidi lampin, ada subsidi susu. Sini masuk hospital beranak. Kalau 3 hari, dia kalau boleh nak keluar hari pertama. Sebab bil makin meningkat. Kamu ambil jangan duk senyum, kamu bukan kahwin lagi. Tapi ini hadirin sekalian, kenapa? Karena sebarang bentuk subsidi itu terpaksa berkurangan sebab duit kita pergi ke tempat lain. Leakage. Kita lihat, bagi saya belanjawan negara. Setiap tahun dibentangkan ianya baik. Belanjawan siapa kata tak baik dibuat oleh pegawai-pegawai kerajaan. Mereka berhempah pula dialog NGO, dialog kumpulan itu. Barulah buat belanjawan. Bagi saya belanjawan setiap tahun baik. Daripada zaman Tan Sri Husin sampai ke zaman Menteri Keuangannya Tengku Razali, sampai kepada zaman Anwar Ibrahim, sampai ke zaman Tun Mahathir, sampai ke zaman Najib, sampailah zaman sekarang.
belanjawan baik. Yang tak baiknya pelaksanaan. Betul ke tak? Dalam belanjawan disebut cek tijah akan dapat 6,000 berbagai subsidi. Dia tak beritahu cek Rosmah dapat 180 juta. Itu yang ditangkap dan didakwa. Selama ni yang tak ditangkap, yang tak didakwa, tak banyak mana. Bilion-bilion. Tapi tengok UMNO terliau. Hadirin sekalian, kita mau bila mereka dah lakukan kesalahan, hukum mereka. Bila kita memerintah, katalah 5 tahun, kita juga melakukan kesalahan, hukum pula kita. Boleh tak rakyat bersikap begitu? Bukan kata Pakatan Nasional, Pakatan Harapan naik nanti, tak akan melakukan kesalahan. Mungkin berlaku. Kalau berlaku, kalau individu, hukum individu. Kalau parti itu banyak melakukan rasuah, hukum Pakatan Harapan. Pilihan raya 5 tahun lagi. Boleh ke tak? Ni dah, kami dihukum melalui Sheraton Move. Tu yang aku marah tu. Kalau dia jatuhkan melalui pilihan raya, tak apa. Kita lawan balik. Tapi bila jatuh melalui curi wakil rakyat, beli wakil rakyat, beri jawatan, janji JLC, ini tak aci, ini bukan nilai demokrasi. Bila kita izin begitu hadirin sekalian, pelabur macam mana nak datang? Bagaimana mereka nak lihat apa yang berlaku di Malaysia? Kita tengok isu YNDB. Kita tak didedahkan. Kenapa berlaku pembunuhan terhadap peguam Melayu yang terlibat mula-mula tubuh YNDB di Terengganu? Tembak secara dekat. Lawyer. Kenapa berlaku pembunuhan terhadap pengarah bank? Pengarah bank. Bank apa tu? M-Bank. Kenapa Kevin Morris jumpa mayat dalam tong drum? Kenapa Atan Tuya dibunuh? Atan Tuya yang cantik itu dibunuh. Saya kata dulu, kalau kamu tak mau, mari kat Muhammad. Pergi bunuh buat apa? Orang cantik dari Mongolia datang sini, kau bubuh C4. Siapa yang bunuh? Polis. Kenapa polis bunuh? Tak ada penjelasan sampai hari ini. Why? Negara kita sudah jadi macam negara Amerika Selatan. Iaitu mafia sudah terlibat dalam kerja-kerja politik. Pendedahan white paper ke apa tak ada. Pembunuhan pegawai bank, pembunuhan lawyer, pembunuhan Tan Tuya. Dia begitu saja berlalu. Mana boleh hadirin sekalian. Dengan berlaku begitu, bagaimana pelabur-pelabur nak yakin dengan sistem di Malaysia ni? Bukanlah mahkamah yang menghukum dan sebagainya, tahu hilang. Tiba-tiba mati. C4 tu nak dapat di mana? Bolehkah orang macam Ku dapat C4? Boleh? Tak boleh. Ambil di mana? Kenapa digunakan C4? Kenapa bunuh Tan Tuya? Semua tak terjawab hadirin sekalian. Perkara inilah yang kita kena lihat. Bila negara kita rasuah sudah menjadi-jadi tadi, saya dengar syarahan Profesor Kamal Hassan. Dia jemput IKIM. IKIM ni badan kerajaan. Jemput saya. Hadir. Saya ingat banyaklah wali hadir. Rupanya jemputan tu. Di antaranya saya. Kemudian ada lagi Johan Jaafar dan beberapa orang yang lain tadi. Dan dia bentang soal rasuah. Rasuah dan kemunafikan Melayu. Profesor Kamal Hassan, Melayu. Pensyarah UIA. Dan Profesor Emeritus, seorang pencapaian akademik yang begitu tinggi. Anugerah di peringkat antarabangsa. Beliau tulis buku soal rasuah dan kemunafikan Melayu. Kenapa? Di antaranya disebut orang yang rasuah, mengamalkan rasuah, perrasuah, dilindungi melalui slogan Melayu Islam. Ini hadirin sekalian, satu perkara yang paling pelik. Tak apalah, dia rasuah, dia menyeleweng, dia makan duit.
dia Melayu. Nanti kita tolak mereka kalau naik DAP apa kita nak jadi? Kalau DAP perintah, sekarang keluar baliklah. Kalau DAP perintah, Raja dihapuskan, Jawi untuk kurangkan peruntukan, pegawai kerajaan Melayu akan dikurangkan, Raja akan dibuang, Malaysia akan jadi negara komunis. Ini dia orang senaraikan sekarang ini. Tuan-tuan jangan anggap main-main. Perkara ini dimasukkan dalam otak orang Melayu hari-hari. Akhirnya orang Melayu kata tak apalah. Kalau rasuah pun dia Melayu. Kalau naik Cina ni apa kita nak jadi? Pikiran macam ni masuklah otak orang kampung. Masuk setengah-setengah pegawai kerajaan. Adik-beradik isteri saya. WhatsApp ke isteri saya. Kami sayang Bang Mat. Bang Mat orang baik. Beritahulah dia janganlah berkawan dengan DAP. DAP tu Cina. Hadirin sekalian. Takkan kau nak jadi Melayu, dia nak beranak lu Tuhan tak tanya you nak jadi Melayu ke Cina. Tapi inilah dimainkan di Malaysia ini. Tambah pula satu parti lagi datang sekarang ni. Amboi. Dulu kami diajar. Laisa minna man da'a ila asabiyah. Bukan golongan kami, kata Nabi. Mereka yang berjuang atas semangat asabiyah atau perkauman. Asabiyah kita hafal ayat itu. Sekarang lain. Melayu kalau melakukan kesalahan, beragama Islam dia ada pintu taubat. Kalau orang bukan Melayu, bukan Islam, dia baik macam mana pun tak ada pintu taubat. Pintu taubat tak taubat dia ingat dia tolong jaga. Perasaan ini dimasukkan dalam otak. Sebab itu hadirin sekalian, peratus orang Melayu menyokong kita masih lagi rendah. Kita terang, barulah meningkat sedikit. Tapi bila Zaid Hamidi umum dan dia tekan Mae Sabri. Mae Sabri ini kita tahulah duduk dalam MOU dengan kita. Kita dah bincang dengan dia, antaranya jadilah akta anti lompat. MA63 kita dah lulus dalam parlimen 2/3. Undi 18 tahun kita lulus sebelum itu lagi. Masa Pakatan Harapan memerintah. Mae Sabri teruskan itu semua. Termasuklah belanja masa Covid. Berapa bilion itu kita setuju. Beri bantuan sebanyak-banyak mungkin kepada peniaga-peniaga kecil. Peniaga kecil ini kebanyakannya orang Melayu. Berilah bantuan. Semua setuju, kita tanda tangan. Dan kita minta dia boleh, kalau boleh dia pun kata pilihan raya eloklah buat tahun depan. Iaitu bulan 3, bulan 4 itu buatlah. Dan dia pun kata okey. Tapi Zaid Hamidi, Presiden UMNO dia tahu. Kesnya sedang dibicarakan. Kita masuk mahkamah berkali-kali kita tahulah. Bila kes kita dipanggil call for defense. Bila dipanggil call for defense artinya kaki kita sebelah dah bersalah. Banyak saya kes yang masuk mahkamah, jarang dipanggil call for defense. Melainkan kes saya, SPR saman saya. Bercara sampai ke peringkat hakim mengatakan, yang tertuduh saya lah, hendaklah membela diri. Saya tanyalah peguam kita, bela diri ni apa? Bila membela diri, kita chance 50-50. Sekarang Zaid Hamidi masuk dalam kategori membela diri. Kes pertama dia telah ditolak. Ni kes hak kedua ni. Apa yayasan apa? Yayasan Akal Budi yang tak ada akal. Yang ni yang dia bimbang. Sebab dia call for defense. Dijangka lebih kurang bulan 2, bulan 3 akan ada keputusan. Oleh itu dia tekan Mae Sabri buat pilihan raya segera. Mae Sabri tak mau. Tapi kalau kamu tak mau, dia presiden. Dia boleh pecat. Macam saya lah. Kalau Adri lawan saya boleh pengaruh jawatan kuasa yang lain untuk pecat Adli. Boleh tak? Boleh. Aku presiden. Kalau nak guna kuasa presiden lah. Jadi dia boleh pengaruh yang lain, pecat Mae Sabri. Mae Sabri hadirin sekalian, dia memang dia nak pilihan tahun depan, tapi tak boleh buat apa.
Kita masuk hari parlimen, dia masuk tu hari bentang belanjawan tu saya nampak. Muka Mek Sabri jadi 4 segi. Kita nampak muka dia teruk lah. Sebab dia kita tahu kepala dia telak digan di kepala dia. Supaya berubah parlimen. Dan cuba kita lihat biadabnya menteri-menteri ini. Kita perbuatan Dr. Mahathir memang kita kesal. Dia letak jawatan sebagai Perdana Menteri. Bila dia letak jawatan, kami menteri-menteri pun kena letak. Saya balik pada Vietnam, sampai Kuala Lumpur, dengar berita Mahathir nak letak jawatan. Saya pun dengan Datuk Seri Anwar, Kak Wazizah Lim Guan Eng pergi rumah Mahathir. Dalam pergi rumah itu, surat peletakan jawatan dia sedang berjalan pergi ke Istana Negara. Confirm dia letak. Sampai di rumah kerajaan saya duduk, saya pun hantar kereta balik, hantar semua, aku bukan lagi menteri. Karena dia dah letak jawatan Perdana Menteri jadi ketua eksekutif. Sekarang ketua eksekutif ialah Mek Sabri. Dia hantar surat kepada Di-Pertua Agong. Tiba-tiba 12 orang menteri kabinet hantar surat lain kepada Di-Pertua Agong. Mereka biadab terhadap Perdana Menteri mereka. Pengkhianat ni dia kenat kita, dia kenat pula Mek Sabri. Sebab itu puak-puak pengkhianat ni jangan kita percaya. Sekali dia akan kenat terus. Kita dia kenat, Mahiudin Yassin Azmin, dia juga kenat Mek Sabri. Mana boleh 2 surat daripada kabinet kepada Yang di-Pertuan Agong. Artinya 12 menteri kabinet termasuk daripada PAS. 3 menteri daripada PAS hantar kepada Yang di-Pertuan Agong. Artinya mereka sudah pun buat undi tak percaya kepada Mek Sabri. Sepatutnya tukar Perdana Menteri pula. Kalau Mek Sabri tak mau bubar parlimen, Agong tak mau bubar parlimen, kemungkinan Perdana Menteri baru pula akan dilantik. Tak kala kita nak ikut Britain, Perdana Menteri 44 hari tukar. Sekarang naik Rishi Sunak. Saya harap lama lah sampai pilihan raya. Kalau tidak, hadirin sekalian bertukar begini, dasar Mek Sabri belum lagi berjalan, nak datang Perdana Menteri baru pula. Yang nak jadi Perdana Menteri jumpa kita berkali-kali. Bang Mat, tolonglah sokong kami kali ini. Saya nak jadi Perdana Menteri, kata dia. Dan jumpa Datuk Seri Anwar dan sebagainya. Kita kata enough is enough. Tak apalah kamu bubar, kita face election. Banjir pun nak buat macam mana kalau banjir? Kalau banjir, kita berenang pergi tempat mengundi. Boleh ke tak? Sebab kalau berlaku banjir, itulah kehendak Zahid Hamidi. Sebab mereka akan gunakan jentera kerajaan untuk mengangkut penyokong-penyokong mereka. Yang bukan menyokong mereka sebab mereka dah ada senarai putih. Keluar senarai putih menyokong mereka, mereka akan menang. Tapi kalau senarai putih mereka keluar, penyokong kita semua keluar mengundi, mereka tak boleh menang pilihan raya akan datang. Hadirin sekalian, saya merayu sungguh dalam umur yang dah nak pergi ke veteran lah, masuk veteran lah. Saya merayu pada anak muda selamatkan negara ini. Jangan lagi penerusan bocor ni. Tuan-tuan tak sedih ke? Bila Rosmah minta 180 juta. Projek solar untuk elektrik sekolah-sekolah di Sarawak. Tu tak tahu menteri lain yang berkenaan minta lagi. Tu satu kes. 180 juta hampir sama banyak dengan belanjawan negeri Perlis. Melaka berapa belanjawan negeri dah? 400 juta. Artinya hampir separuh belanjawan negeri Melaka. Satu Rosmah minta. Hadirin sekalian. Inilah yang kita lihat bila seorang menteri meninggal dunia. Maknya dan isterinya, mak mentua dan sebagainya tuntut harta 2 bilion. 2 bilion bukan daripada gaji. Tentu daripada cara yang tak betul. Dan ini masalah besar dalam negara kita sekarang. Kalau kita nak berasa nak sambungkan lagi tugas mereka. Saya tak fahamlah kedudukan rakyat Malaysia ini. Banyak tuan-tuan bila tirih sebegini rupa. Sekarang kita lihat, duit kita hari ini sudah RM4. 70? RM4.75, $1.
Orang Melayu duk marah semua pergi Mekah mahal. Kita pergi Mekah mahal bukan kerana tambang naik sikit saja. Muasasah cas pun tak banyak. Yang menyebabkan hambang jadi tinggi, harga tinggi pergi Mekah kerana duit kita jatuh. Masa saya pergi Mekah dulu, RM100 wang Malaysia, RM145. Sekarang RM100 kita RM70. Jatuh lebih 60%. Kalau dulu muasasah minta $1,000, sekarang dia minta $1,000. Dulu kita bayar 2,500, sekarang kena bayar 4,800. Tambang kapal terbang. 20 tahun dulu $1,000, RM2,500. Sekarang $1,000 juga kita kena bayar tambang 4,800. Campur lagi dengan hotel dan sebagainya, itu yang pergi Mekah sampai 25,000, 30,000. Karena duit kita jatuh. Orang Singapura, duit kita RM1, Singapura $1. Tahun 60-an, 70-an. Mereka pergi Mekah dulu RM6,000, $6,000, sekarang $7,000. Sepatutnya kita pergi Mekah sekarang RM7,000. Tapi duit kita jatuh banding dengan Singapura 3 kali ganda. $1 RM3.20 sekarang. 20 tahun dulu $1 RM1. Mereka pergi Mekah $7,000. Sepatutnya kita pergi Mekah RM7,000. Faham ke tak ni? Takkan sampai Bali mikrofon baru nak faham. Ada ni antara sekalian masalahnya, ringgit kita jatuh dengan sebegitu rupa. Dan Tengku Razali kata bulan 12 ni mungkin $1 RM5. Harga barang akan naik, makanan ayam harga naik, harga bersih akan naik. Maka harga rumah, kalau tahun 88 dulu, saya keluar ASC, isteri saya beli rumah. Harga RM90,000. Sekarang, boleh dapat harga RM90,000 di Shah Alam. Tobat. Sekurang-kurang pun setengah juta ataupun RM800,000 kalau saya nak jual rumah saya sekarang. Kenapa? Harga bersih naik, harga simen naik, harga semua naik. Kenapa naik? Duit kita jatuh. Kalau tak faham juga, beratlah. Kita pula hadirin sekalian bila dapat duit terpijak. Dapatlah duit 180 juta. 100 juta satu projek, 50 juta. Bila dapat duit begitu, menteri ke pegawai tinggi yang terlibat dengan rasuah. Anjur tu apa? Yang apa tu? Jakim. Besar tempat itu yang Profesor Kamal Hassan. Yang seorang yang menulis hal rasuah. Saya nampak selepas Dr. Syed Hussein Ali yang menulis hal rasuah. Yang begitu berwibawa. Dan sekarang ini kita lihat Profesor Kamal Hassan menulis soal Melayu. Kemunifikan Melayu dalam hal rasuah. Dan dia menyebut rasuah dilindungi dengan menggunakan isu-isu agama. Saya kata, hak ni yang saya duduk syarah selalu pun. Rupanya bila sehati sejiwa, walau lama tak berjumpa, rupanya kita bersama. Hadirin sekalian, sebab itu, alo gajah jangan petikai lagi Pakatan Harapan mesti menang. Boleh? Ni dah duduk kedai kopi tumbuk meja. Ana layak jadi PM. Adik-beradik kamu masih duduk mengundi UMNO. Macam mana? Telefon mereka, bagi tahu mereka, kita nak kepada perubahan. Boleh? Kita. Sekian dulu. Terima kasih. Happy Deepavali. Wabillahi taufik. Salam untuk semua. Terima kasih.